أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا Alhamdulillah. Pertama sekali, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih sayang kepada kita, yang masih beri peluang kepada kita untuk beriman dan mentaati kepadanya. Sebelum tu, bolehlah tuan-tuan muslimin dan muslimat niat i'tikaf. Semoga sepanjang berada dalam majlis ilmu ini, dalam masjid, dapat pahala secara tak langsung dalam kita duduk menuntut ilmu. Sebagaimana hadis yang kita biasa dengar, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa-siapa yang menuju jalan menuntut ilmu, langkah kaki untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudahkan jalan bagi seseorang itu untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lain tidak bukan, kehadiran kita pada malam ni adalah untuk keluar daripada kejahilan dan masuk ke dalam cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan. Dan malam ni insya-Allah kita masuk pada bahagian 3, bab 3 daripada kitab Tanbihul Ghafilin. Kita sambung yang minggu lepas. Minggu lepas Dah beberapa waktu saya bersama dengan ayah-ayah dan ibu-ibu, adik-adik dan abang-abang, kakak semua, kita dah melepasi 2 tajuk yang penting bagi kita, iaitu yang pertama, pengarang letak kepada kita balasan bagi orang yang meninggalkan solat. Kita dah beberapa minggu bercakap tentang balasan bagi orang yang meninggalkan solat ini. Banyak kategori dan banyak balasan-balasan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan baik di atas muka bumi ini maupun di saat dia sakaratul maut, kemudian di alam barzakh, kemudian di saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang dia cerita, ni kisah benar lah. Saya tengok Facebook live tadi. Dia mimpi satu mimpi yang berlaku kepada dia. Lepas pada tu dia kata dia tak mau balas dah dengan orang, dia kata. Sebelum ni dia balas dengan orang. Lepas ni tak mau dah. Pakai piyah sama. Sebab apa? Allah hantar satu mimpi kepada dia ni,
dia dipukul dengan satu tongkat, dan waktu dalam mimpi tu, dalam pukulan tu, dia panggil mak dia, mak tolong mak. Siapa lagi kita panggil? Panggil tok puang. Ada kita ni dalam kesusahan, kita panggil siapa? Biasanya orang akan panggil mak tak? Ni pun ya Allah, ya Allah. Ada orang sebut isteri? Ada orang sebut isteri? Tak. No, isteri seminggu pertama. Betul tak? Kalau ada awet, dia panggil mak, dia cerita dalam live tu. Siapa-siapa komen yang negatif, tahu negatif ni komen yang tidak baik dalam live dia sekat lalu. Dia tak boleh orang tu. Dia kata dalam mimpi dia bicara dengan insan yang pukul dia tu, wallahu a'lam dengan nama apa. Dia kata sampai bila dia kena pukul, dia kata sampailah berakhirnya bumi ini. Masuk bumi ni apa? Bumi kita duduk ni bumi. Sampai bila? Sampai kiamat. Dalam mimpi tu, selepas dia termimpi, lalui mimpi tu, dia kata tak apa dengan orang. Tuan-tuan, kita dah lalu bab 1, iaitu apa benda bab 1? Seksa orang yang meninggalkan solat. Seksa orang yang meninggalkan solat, antaranya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala seksa dia di dalam kubur, dalam alam barzakh. Bila alam barzakh? Alam barzakh setelah berada di alam fana. Kita berpindah ke satu alam. Saya duduk bawah ni, kita duduk bawah ni. Mana ni kita pindah sekali kuliah atas. Tak? Kita kuliah atas. Begitulah perpindahan seseorang daripada alam fana kepada alam barzakh. Ketika berada di alam barzakh, lalu manusia akan dipukul, dipalu oleh malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai balasan dia meninggalkan solat. Hari ini masih ada lagi orang yang tidak ada rasa apa-apa apabila tidak solat. Itu bab 1 yang kita dah lalui. Wallahu a'lam, Allah hidupkan hati kita ataupun tidak, itu hubungan kita dengan Allah. Ataupun ucapan saya tidak memberi faham kepada tuan-tuan muslimin dan muslimat. Perlu pergi ngaji tempat lain lagi. Mungkin tuan-tuan suka ngaji sistem pondok ataupun universiti. Saya kuliah umum gini je. Apa-apa yang kita pergi, yang kita cari adalah untuk menghidupkan hati kita. Minaz zulumati ilan nur, daripada kegelapan, zulumat. Kegelapan ini jahiliyah, bodoh. Ilan nur, kepada cahaya, iaitu petunjuk. Hudal linnas, iaitu Al-Quran. Saya bercakap, kadang-kadang Allah membantu dengan Allah beri ilham, bagi. Saya pernah kuliah, saya rasa macam, aku boleh cakap, aku boleh berkata-kata, aku boleh menyampai, aku boleh cakap depan. Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kepada saya, dia jadi clue, saya tak boleh nak sebut apa-apa. Sehingga kan saya sebut, saya tidak faham. Dalil-dalil yang saya biasa baca, saya biasa sebut, tidak boleh disebut. Sebab apa? Sebab ada satu sifat riak. Allah tutup. Saya nak bagi tahu, apa yang saya sebut adalah keizinan daripada Allah. Saya sebut bab 1 ini. Bila saya dengar cerita itu, maka Allah sayang dia. Allah sayang orang ni. Sebab apa? Allah beri dia rasa waktu dia hidup. Betapa sakitnya dipukul. Kita, tuan-tuan, kalau mimpi ular penuh depan kita ni. Kita ni dengan ular, kita takut. Norma manusia takut. Melainkan orang tu dah kusuh dah masuk kelas, ataupun dah biasa dengan ular ni, dia kurang sikit rasa takut.
Dia bolehlah ambil ataupun baca apa, skill ambil ular macam mana tak. Kalau orang tak biasa ada ular ni, dia gelabah. Biasa bangun satu tempat, satu masjid. Betul tak? Dia tak akan jadi duduk gini gilek je. Ular sawa macam mana, ular tedung macam mana, ular kata tebu macam mana, ular pucuk macam mana, dia nak hadap. Tak. Tetapi manusia ini Allah beri keizinan dia dipukul, dipalu waktu dia tidur. Dan bagi saya lah, Allah sayang dia. Kenapa dia boleh mimpi? Mungkin malam tu dia dengar kuliah ustaz tentang seksa orang meninggalkan solat, ataupun dia membaca. Bab mimpi kadang-kadang ni membawa, dalam mimpi kadang-kadang apa yang kita hidup dan realiti. Contohnya kita balas dengan orang, kadang-kadang sampai dalam mimpi bawa. Betul tak? Ataupun kita nak makan sangat benda tu, dalam mimpi siapa terbawa. Ada orang dia suka berzikir, ataupun dia suka selawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina. Dalam tidur dia boleh selawat. Ada orang. Jadi orang ni dia mimpi, mungkin kemungkinan besar Allah beri kepada dia dalam mimpi, dia rasa dia lalui perkara demikian adalah kerana didengar kuliah. Dia dengar dan dia amati. Dia letak dalam diri dia, ya Allah takutnya, ya Allah bahayanya seksa tinggal solat. Takut dia tu terbawa dalam mimpi. Yang penting kesedaran. Kemudian bab yang kedua kita dah baca, iaitu balasan bagi orang yang menderhakai ibu bapa. Yang kedua, kita dah baca panjang dah macam mana balasan bagi orang yang menderhakai ibu bapa. Kenapa orang ni sanggup boleh menderhakai kepada ibu bapa? Pendek nak bagi tahu, pendek ceritanya, orang ni tidak mengenal jasa. Tak kenal jasa. Ibu yang kandungkan dia selama 9 bulan. Kemudian melahirkan dia. Kemudian berlapar dahaga untuk si anak ini, kemudian dukung selagi tidak boleh jalan, kemudian membesarkan, habiskan duit, penat, lelah, perik, lalu dia derhaka. Apabila dia besar, dia boleh derhaka kepada ibu bapa dia kerana dia tidak pandai mengenal jasa. Ramai ada manusia tak pandai kenal jasa ni? Ramai. Apabila mak minta tolong, apa kau? Ayat bunyi wah tu. Tak. Dan di sana ada seksa-seksa orang yang menderhakai ibu bapa. Yang ketiga kita nak masuk malam ni, iaitu Tuan Pengarang letak kepada kita balasan bagi orang yang minum arak. Tajuk dia balasan orang yang minum arak. Waqala muallif rahimahullahu ta'ala, pengarang sebut kepada kita bab ini membicarakan balasan bagi orang yang minum arak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya Allah Subhanahu wa taala telah melaknat pembuat arak, penjual, peminum dan pembeli. Minggu lepas saya sebut. Sebelum kita masuk bab ni, saya sebut secara ringkas. Sejuk malam ni. Mak saya kena pakai sejadah tadi. Saya ni lemuk tak tebal. Orang lemuk tebal tak apa. No. Sejuk. Boleh tahan sikit tu dengan sejadah. Bila kita bercakap tentang sejuk, nafsu ni diuji dengan puasa. Allah letak dalam neraka panas. Kemudian ada apa lagi? Ada dalam neraka sejuk. Kemudian sampai tahap tidak diberi makan.
Orang lain panas, jangan tutup lah aircon, jangan tutup aircon pula. Saya je kan. Saya tahan je lah, ketak-ketak pun tak apa, kejap je. Saya nak bagi tahunya, sejuk ni ada keadaan satu nikmat, ada keadaan satu seksaan. Sebab nafsu diuji dengan sejuk. Antara ujian dia letak dalam dan neraka sejuk. Jangan ingat neraka ni panas je tak. Nak suruh ingat aku siapa Tuhan. Okay, kita sambung. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan datang pada hari kiamat orang yang meminum arak dalam keadaan hitam mukanya, merah kedua-dua tangannya, lidahnya terjelir sampai ke dadanya, lalu keluar daripada mulutnya nanah. Maka seluruh manusia amat membencinya. Bila kita dengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama kita ada rasa gerun. Yang kedua, ada orang tidak rasa apa-apa bila dengar hadis. Baik kita baca sendiri ataupun kita dengar, itu adalah tahap hati kita. Di mana hati kita? Kalau hati kita hidup, maka timbul rasa gerun. Disebut sini akan datang pada hari kiamat, apabila dibangkitkan manusia ini daripada kubur-kubur, daripada alam barzakh, malaikat tiup angin sangkakala. Yang kedua, dibangkitkan manusia semuanya. Orang yang meminum arak dalam keadaan hitam mukanya, muka dia ni Allah bangkit dalam keadaan hitam. Merah kedua tangannya, merah kedua matanya, mata dia merah. Lidahnya terjelir sampai ke dadanya, lalu keluar daripada mulutnya nanah. Maka seluruh manusia amat membencinya. Oleh itu jangan sekali-kali memberi salam kepadanya dan jangan menziarahinya ketika dia sakit, serta jangan disolatkan apabila dia mati kelak. Siapa khabar ni? Cerita ni bukan saya ambil dalam surat khabar. Bukan saya ambil daripada Facebook. Bukan saya ambil daripada artikel-artikel blog. Tetapi ini adalah hadis yang dibawa oleh ulama kepada kita, lalu saya baca malam ni hadis ini, seksa bagi orang yang minum arak. Tetapi di atas pengarang letak kepada kita, Allah Subhanahu wa taala telah melaknat. Maknanya apa? Maknanya kalau telah ni bukan akan, maknanya dah melaknat dah. Dah melaknat dah. Siapa-siapa yang membuat, yang tukar perang, yang tukar proses, telah melaknat. Maknanya apa? Maknanya Allah laknat lama dah. Kerana apa? Dalam maqasidus syariah, Islam ada maqasid menjaga manusia, iaitu menjaga hifzul aql, menjaga akal. Ada 5 kan? Nasab, agama. Di sini menjaga akal. Kerana itulah Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita bahawa telah ni maknanya orang ni kalau dia nak pergi buat benda tu soheh-soheh dah, Allah laknat. Ada soheh-soheh dah, Allah laknat. Nak mendapat keuntungan banyak negara kita macam mana? Okey, kita buat kilang arak, kita proses arak supaya apa? Supaya maju negara kita, dapat banyak duit.
Saya nak cerita malam ni. Anak Melayu yang beragama Islam, bukan di negeri Terengganu lah, wallahu alam, negeri Terengganu saya tak pernah tahu lagi. Tetapi di bandaraya, di kota-kota, menjadi toke-toke besar Arab. Bukan tu kami, no, toke. Pengarang letak kepada kita depan ni, Allah Subhanahu wa taala telah melaknat pembuat arak, penjual, peminum dan pembeli. Nak sebut belaka, pemberi lesen, tukang bawa lori, tukang ulur botol, tukang beli. Di sini dia sebut. Yang ngerinya kita tengok di sini iaitu apabila dibangkitkan di padang mahsyar. Kita sebut, Nabi cerita kepada Aisyah, Nabi sebut dalam satu hadis, apabila dibangkitkan manusia ni tidak ada seorang benang. Ada. Masing-masing bangun pada hari kiamat dalam keadaan amalan masing-masing. Bukan kita nak tergolong dalam golongan orang yang tidak dihisap di padang mahsyar, terus masuk ke syurga, tetapi dibangkit dalam keadaan mukanya hitam kerana menjadi salah seorang jenayah kepada Allah waktu dia hidup, iaitu dia minum arak. Macam mana kita nak pandangan Allah dengan pandangan rahmat apabila dibangkitkan di padang mahsyar, sedangkan janji Allah dah bagi tahu, dah sebut bahawa orang yang dibangkitkan di padang mahsyar dengan dosa yang dia minum arak, tidak bertaubat kepada Allah, lalu dibangkit dengan muka dia hitam, matanya merah, lidahnya terjeler sampai ke dada. Allahu Akbar. Terjeler sampai ke dada ni. Tuan-tuan, kita nak fikir ni, kita kena fikir macam mana kita hidup hari ni. Begitulah di padang mahsyar. Di padang mahsyar tidak lagi kita tegur mak ayah kita, kawan-kawan kita, abang kita, kakak kita, tidak lagi kita tegur. Wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa bani, masing-masing membawa diri masing-masing. Kita nak sebut, kita kata alam barzakh, kita kata pada mahsyar, hiruk pikuk, kedahsyatan yang berlaku. Tuan-tuan, alam barzakh dah bermula fitnah yang sangat besar bagi orang yang derhaka kepada Allah. Orang yang ada ciri-ciri jenayah dengan Allah, lalu dia tidak terlepas daripada apa? Daripada menjadi orang yang dapat hukuman di padang mahsyar, di alam barzakh. Maka seluruh manusia amat membencinya. Malah busuk, huduh, dengan tidak dapat rahmat daripada pandangan rahmat Allah waktu duduk di padang mahsyar. Dengan sedihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat umat yang menjadi harapan Rasulullah. Allah beri kelebihan kepada Rasulullah, ada telaga Kausar untuk diminum, untuk diberi minum kepada umat dia. Tetapi sedih, umat ini, hamba Allah ini, umat Rasulullah ini tidak dapat, kerana dia melanggar hukum Allah. Dengan apa? Dengan kesalahan dia minum arak. Saya pergi ke pantai, apa orang panggil, dekat Seberang Takir tu. Saya round belakang tu, saya terjumpa botol arak. Saya jumpa, saya tengok, macam botol arak tu. Saya tolok-tolok dengan kaki, tengok betul. Tuan-tuan, arak ini adalah satu najis. Yang pertama, najis apa? Dalam fardu ain, najis mukhaffafah. Betul tak? Kesalahan. Yang kedua, najis tawassit. Saya sebut mutawassitah tu sebenarnya bahasa Arab, tengah tu, tak? Mutawassitah. Yang ketiga, najis apa? Mughallazah. Orang yang terkena percikan arak,
Contohlah, kita buka botol dak, nak buat eksperimen contoh. Kena tangan kita. Batal dak air semayang? Dah batal dak? Najis mutawassit tu. Air kecil najis dia. Air kecil. Ke mukhaffafah. Jangan najis mukhaffafah. Tak. Anak 18 umur, kecil kat hidung. Ayah kita kecil. Anak lelaki. Tak. Bukan ayah anak 18 Contoh ayah hak umur 25, 26, 27, 28 zaman ni anak lelaki dia dak sampai 2 tahun lagi kecil. Dia buat kena. Tak. Ataupun anak lelaki dia lebih daripada 2 tahun yang lepas dah ataupun lepas dah isap usul ibu dan 2 tahun lebih dah dia kecil kat tidur. Ayah buat kena. Cara bersih. Ni fiqh. Kita tengok ringkas je. Dak lepas dalam alam barzakh kena kata. Pasal apa? Pasal mayang dak lepas bab suci. Ni agak Allah buat dia, Allah buat. Allah nak uji keimanan. Dan agak ini adalah satu najis. Najis yang diletak di tengah hukum najis. Najis dia? Najis mutawassitah. Orang minum arak bermakna dia minum najis. Bermakna dia minum air kecil. Bermakna dia minum air yang ada dalam lubang orang buang najis tu. Mahal ni. 80 sebotol. 6 bulan perang. Najis. Orang dalam ni dak lah. Rokok. Maaf saya sebut rokok. Rokok ni dalam rokok ni dia rendang. Dia rendang. Dia rendang. Proses dia nak suruh sedap, nak suruh jadi nak semua. Tuan-tuan fikir dirilah. Kita main abang, dak lepas tarang alam barzakh, masya-Allah. Bab apa? Dulu dia mengisap rokok rupanya. Tak. Walaupun fatwa ramai dah tahu haram. Ada gak kau kata makruh. Saya ambil pandangan makruh. Tuan-tuan jawablah esok-esok. Macam mana? Maka bila dibangkit di padang mahsyar, orang ni muka dia huduh, mata dia merah. Atas muka bumi ni pun kalau jumpa mata merah dak nak sign dah. Tak. Saya kalau mata merah, saya cari spek hitam dah nak tubik. Pasal apa orang tak berjumpa dengan kita? Betul tak? Saya tengok. Orang tanya sakit mata ke? Orang tak boleh tengok lalu dah. Tak? Cakap tengok tas lain. Takut jakit. Itu dalam bab penyakit, ni dalam bab seksaan. Lalu manusia ni benci kepada dia. Oleh itu janganlah sekali-kali, Nabi sebut, oleh itu janganlah sekali-kali memberi salam. Ni Nabi khabar ni. Jangan memberi salam kepadanya. Ni orang yang meminum arak. Dan jangan ziarah dan jangan menziarahinya ketika dia mati. Nabi sebut. Dan jangan solat jenazahnya. Nabi khabar ni. Nak bahas kena buka kitab hadis pula. Tak. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyeksanya seperti orang yang menyumpah ibu bapanya, dan barang siapa yang minum arak di dunia diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atasnya di dalam syurga. Ada iman lagi, tapi tuan-tuan kita sebut dah sebelum ni tak. Itu kita sebut sehari dunia. Saya takut salah pula ni cikgu. Sehari dunia kan.
ke 1000 dunia? 1000 dunia. Saya kena tanya mujur cikgu ada tak? 1000 dunia, satu hari akhirat. Ibnu Katsir sebut dalam satu tafsir dia 50 tahun, 50,000 tahun. Saya duduk darat, saya duduk tengok kan, kalau saya umur saya 30, maknanya kena 30,000 duduk dalam kubur. Dalam waktu kena hisap tu. Tuan-tuan umur berapa hari ni? 40, 45 contoh. 40,500 tahun. Tahu? Setiap saat, setiap detik dalam kehidupan kita ni, setiap inci kehidupan kita akan ditayang, akan disoal, akan diselidik oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua akan diselidik. Allahu akbar. Kalau boleh kita ni minta dengan Allah nak syurga Firdaus, mati dalam keadaan husnul khatimah, kita tidak sanggup untuk dihisap lalu masuk syurga Firdaus. Memang kita tak layak, sangat-sangat tak layak, tetapi tidak mustahil Allah boleh bagi kepada kita. Allah matikan anak kita contoh. Seorang mati, 2 orang mati, 3 orang mati, 4 orang mati. Kita redha. Dalam hadis Nabi, bila diuji lalu redha dengan ujian Allah, maka antara orang yang tidak dihisap adalah orang redha dengan ujian yang Allah uji di atas muka bumi. Tapi payahlah. Turun masjid, cakap atas masjid bak redha, turun masjid hilang lipas. Hai, piye saut lipas dak pakai mata ni. Tak. Nampak tak? Tapi nak kena usaha ke arah tersebut. Hadis ni sebut apa? Hadis ni sebut sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyiksanya seperti orang yang menyumpah ibu bapanya, dan barang siapa yang minum arak di dunia diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atasnya di dalam syurga. Dia sebut sini, barang siapa yang meminum arak di dunia. Maknanya apa? Di syurga boleh minum arak. Boleh minum. Saya sebut dah, Allah sediakan kepada kita ni tiga sungai. Yang pertama sungai daripada susu, yang kedua sungai daripada madu, yang ketiga sungai daripada arak. Kalau cakap bab syurga, insya-Allah sedap. Allahu akbar, sedap. Kita tak ada masalah, tak apa balah, tak ada apa, tak ada rasa nak guat, nak balah dengan orang, tak ada rasa sakit dengan orang, masalah dengan orang, ikut pandailah kata. Tak. Sebab apa? Sebab ada hari kebangkitan. Hari kebangkitan. Tuan-tuan nak minum arak sabar. Minum air teh, minum air Milo, minum air susu kambing, tak? Sabar dulu. Allah bagi kepada orang, wa basyiris sabirin, bagi berita gembira kepada orang yang sabar dalam Quran sebut. Kemudian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah bersabda, peminum arak akan keluar daripada kuburnya dalam keadaan terlebih busuk daripada bangkai, dengan satu pelita tergantung di lehernya, suatu bekas pada tangannya, dan apa yang ada di antara kulit dan dagingnya dipenuhi beberapa ekor ular dan jengking. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada kita seksa, azab, sengsara bagi orang yang meminum arak. Dalam bab arak ini, sebab apa diharamkan? Antaranya adalah dia merosakkan akal. Ada orang kata dia boleh baik balik kan? Tak, boleh baik balik. Betul, kita tengok ramai mana rakyat Malaysia yang mati disebabkan dilanggar oleh pemabuk-pemabuk.
Ramai tak? Kita kata ada masalah, tu kat lain. Sebab apa kita boleh sebut itu? Sebab tidak pernah kena pada keluarga kita. Contohlah kita kata, kena kepada anak kita ataupun kepada isteri kita, aksiden sebab dilanggar oleh pemabuk arak. Kita adalah orang yang memperjuangkan arak ini perlu dihapuskan di Malaysia. Betul tak? Kita akan bangun, kita akan cari pengaruh-pengaruh untuk hapuskan arak di Malaysia. Betul. Tetapi disebabkan tak kena kepada batang tubuh kita, keluarga kita, harta benda kita, anak pinak kita, kita tidak ada rasa apa-apa kerana terjadi kepada orang lain. Tetapi arak sebab haram adalah antaranya adalah rosak akal. Kemudian dia, manusia yang minum arak ni, dia akan menjadi seperti binatang, seperti haiwan. Dia boleh pukul isteri dia. Dia boleh pukul anak dia. Dia boleh tetap anak dia. Seorang anak minum arak, mabuk, boleh tetap seorang ayah dia. Boleh potong kepala ibu dia. Kerana apa? Kerana mabuk. Dan di zaman jahiliyah, ini adalah menjadi satu budaya kepada orang jahiliyah. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala ni mari bila datangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelamatkan umat, Allah Subhanahu wa taala nak selamatkan hamba dia dengan datangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu turun ayat ni mengajar kepada kita untuk kita, cara kita dakwah. Tapi zaman kita tak bolehlah buat. Kita khabar orang minum arak, kita khabar dulu. Orang minum arak ni tak boleh semayang. Tak step, kita ikut step, tak boleh. Kita tak boleh ikut gitu. Contohnya yang pertama, Allah sebut dalam Quran, buah-buahan ini boleh menjadi kepada kamu makanan, dan dia boleh juga menjadi kepada kamu rezeki, dan dia juga boleh menjadi kepada kamu memudaratkan ataupun memabukkan. Macam mana? Disebut diperang untuk dijadikan arak. Kerana apa? Kerana daripada buah-buahan. Yang kedua, orang yang minum arak ini disebut lagi, orang yang minum arak tidak boleh hampir dengan solat. La taqrabus solah, tidak boleh hampir dengan solat bagi orang yang minum arak. Kemudian ada dua lagi, kita sambung kemudian insya-Allah di dalam bab yang ketiga ini berkaitan dengan dosa minum arak insya-Allah. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesilapan. Mudah-mudahan pertemuan ini dapat kebaikan dan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.